Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ni saya nak kongsikan satu resepi biskut yang sedap, iaitu biskut semprit susu atau juga dikenali sebagai biskut Dahlia. Biskut semprit susu memang antara biskut raya yang sangat popular. Cara penyediaannya pun tak susah dan kalau tengok ni, dia sangat lembut dan cair di mulut bila dimakan. Bahan yang diperlukan 250 gram mentega. Okey, saya hanya guna brand Buttercup sahaja. Pernah try brand lain tapi hasil dia tak cantik. Setengah tin krima manis. Okey, yang ni tak kisah brand apa, boleh, tak ada masalah. Seterusnya tepung jagung. Okey, tepung jagung ni saya hanya menggunakan Cap Bintang. Pernah guna brand lain, sama juga hasil dia tak cantik. Dan akhir sekali, 1 sudu teh pewarna kuning telur. Okey, cara membuatnya mudah je. Mula-mula Buttercup ni keluarkan dulu daripada peti sejuk dan biarkan selama 15 minit pada suhu bilik. Supaya senanglah kita nak lenyek dia nanti. Ini yang dah keluarkan daripada suhu bilik, nampak kan? Kita senang je nak lenyekkan guna senduk, dia lembut. Kemudian bolehlah masukkan setengah tin susu pekat manis ataupun juga dikenali sebagai krima manis. Adun kedua-dua bahan ini dengan perlahan dengan gunakan senduk aja ya. Okey, satu tip untuk mengelakkan biskut daripada mengembang. Jangan guna mixer. Ya, ini pantang larang kalau buat biskut semprit lah. Jangan guna mixer sebab kalau guna mixer, bunga akan jatuh masa dibakar tu dan dia akan mengembang. Jadi tak cantik lah. Dan bahan yang saya gunakan, macam saya bagi tahu tadi, saya hanya menggunakan Buttercup sahaja sebab saya pernah cuba guna butter lain tak jadi. Okey, seterusnya masukkan tepung jagung sedikit demi sedikit. Okey, untuk tepung jagung sama juga, saya tak gunakan brand lain. Saya hanya menggunakan tepung jagung Cap Bintang ni. Brand ini sahaja. Brand inilah yang sangat sesuai untuk buat kuih semprit. Okey, seterusnya masukkan pewarna kuning telur. Okey, sebenarnya pewarna ni optional. Kalau tak nak letak, rasa nak warna asli pun boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau kita letak pewarna kuning ni, hasil biskut kita akan jadi cantik lah warna kuning. Tambahkan lagi tepung jagung dan adun lagi dengan menggunakan senduk. Okey, ini kan adun. Okey, sebenarnya boleh je kalau nak terus guna tangan, tapi nanti akan melekit-lekit kan dekat tangan. Jadi saya akan guna senduk sampailah tepung ni menjadi berat. Susah nak adun dengan senduk. Masa tu baru saya akan tukar guna tangan. Waktu ni adunan dah mula berat lah. So saya tukar adun dengan menggunakan tangan. Ini uli dengan menggunakan tangan sampailah adunan ni menjadi dough yang tidak melekat pada tangan. Bila dough dah jadi macam ni, maknanya okey lah ni. Okey, dough ni lembut, jangan tambah lagi lah tepung. Ikut aja sukatan yang saya dah bagi. Seterusnya sapu sedikit butter ke atas baking tray macam ni. Tak perlu banyak lah, sapu je supaya biskut kita ni tak melekat lah dekat tray. Okey, ini acuan yang saya guna. Acuan bentuk bintang pecah 12.
Sebenarnya ada banyak acuan yang dijual, boleh pilih je sebenarnya mana yang berkenan di hati. Okey, cara dia ambil sedikit adunan, masukkan ke dalam acuan ni. Kemudian tekan dengan menggunakan ibu jari. Macam ni lah. Tu dah jadi. Ulanglah proses ni sampai adunan habis. Boleh letak coklat chip pada bahagian atas sebagai hiasan. Yang ini ikut sukalah nak letak apa. Ada orang suka letak cherry. Lepas tu mungkin manik. Yang ni saya letak coklat chip aja. Inilah rupa biskut semprit sebelum dibakar. Nampak cantik bunga dia kan? Okey, tips seterusnya, kita perlu rehatkan sekurang-kurangnya 15 minit sebelum dibakar. Tujuan dia untuk keraskan adunan ni supaya masa dibakar, bentuk bunga tu tidak jatuh. Cantik, kekal je. Kemudian bolehlah dibakar dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit bergantung kepada oven masing-masing. Okey, selepas 25 minit. Tengok. Dadah, cantik kan? Sama je macam masa kita masukkan. Bentuk bunga dia cantik terletak dan tak jatuh. Sebaik dikeluarkan daripada oven, biskut ni sebenarnya lembut. Jadi kena biarkan dulu dalam 1 hingga 2 minit barulah boleh dipegang. Okey, bila dah biarkan sekejap, macam ni lah. Maknanya kita boleh pegang dengan tangan dan rasa masa ni sebenarnya dia masih lembut lagi. Okey, dah boleh nampak lah tekstur dia mengeras. Dan bunga dia memang cantik lah macam ni. Okey, boleh nampak biskut ni rangup dan dia kalau kita makan dia cair di mulut. Sebaiknya apabila biskut telah mulai mengeras, sebelum masuk ke dalam balang kedap udara, sebaiknya kita letak dulu pada redai macam ni supaya biskut ni sejuk sekata. Maknanya atas dan bawah dia sejuk, betul-betul sejuk. Barulah kita masukkan ke dalam balang kedap udara. Ini bertujuan supaya biskut menjadi lebih tahan lama. Selamat mencuba. Semoga resepi yang dikongsikan dapat dimanfaatkan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan on lonceng notification untuk mendapatkan video-video dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Bye.